Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bos sedikit sini, bubur je. Nanti dia tak balance. Khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha wa law azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, kesejahterakan bagi kami pada Ramadan yang kami masih berada pada hari ini. Wasallim Ramadan lana. Mudah-mudahan ya Allah kesampaikan kami sehingga penghujungnya Ramadan. Wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, kesejahterakan Ramadan kami, yang mudah-mudahan setiap amalan, ketaatan, kebaikan dan apa jua yang kami lakukan dalam Ramadan pada kali ini mutaqabbala, mudah-mudahan diterima semuanya daripada kami. Jadi sekali lagi tuan-tuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda pada pagi ini? Mahani Agam, Hajar Mahani. Baik. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi berada pada hari yang keberapa, Roy? Kelima Ramadan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Pejam celik tuan-tuan, kita telah berada pada hari yang kelima Ramadan. Mudah-mudahan kita masih lagi terus-menerus mendapat rahmat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita maklum kemuliaan kita, kemuliaan Ramadan itu sesuatu kemuliaan yang begitu besar, dan pahala yang diberikan oleh Allah Taala itu satu perkara yang Nabi sendiri SAW angkat tangan. Tuan-tuan, baginda Nabi angkat tangan bila ditanya selain daripada Ramadan, Nabi boleh berkata sesuatu kebaikan paling kecil Allah Ta'ala bayar 10 hasanat. Paling banyak Allah Ta'ala boleh beri 700 hasanat. Bulan lain kita ambil sampah, tuan-tuan, ambil satu sampah saja, lepas tu kita masuk dalam tong, ikhlas kerana Allah, maka diberi kepada kita 10 kebaikan, 10 kebajikan. Dan paling maksimum boleh Allah Ta'ala beri sampai 700. Illa Ramadan, melainkan Ramadan. Bahkan Nabi SAW mengangkat tangan. Nabi kata kalau ditanya berkenaan Ramadan, aku hands up, angkat tangan. Kerana apa? Aku sendiri tak tahu berapa banyak kebaikan, rahmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi ayuh tuan-tuan, dengan kebaikan Allah Ta'ala itu, yang tak dapat tidak, Allah Ta'ala masih lagi memberi peluang kepada kita untuk merasainya Ramadan. Jadi pada hari ini kita mendengar pula nasihat yang seterusnya daripada Sayyidina Umar
bin Khattab radhiyallahu anhu tulis di ruangan chat berkenaan Allah merahsiakan 6 perkara dalam 6 keadaan. Dan Allah Ta'ala merahsiakan 6 perkara dalam 6 hal ataupun 6 keadaan. Kenapa perlu kita tahu perkara ini? Supaya kita bersungguh-sungguh, supaya kita terus menerus menjalankan perintah, apa yang Allah Ta'ala suka, kita non-stop buat. Kerana apa? Benda tu rahsia. Bila rahsia ni, sebagai contoh paling mudah tuan-tuan, kita bekerja, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, tiba-tiba syarikat kita kata, Ramadan kali ni pihak syarikat nak beri bonus kepada semua staf yang mencapai target sekian. Kita pun tanya, bos, berapa jumlah bonus? Bos kata apa? Rahsia. Kita pun, banyak ke sikit ke, sekali gaji ke, 2 kali gaji, bos tak bagi tahu. Dan cuma apa yang kita dapat maklumat, kita akan dibayar Allahumma salli wa sallim, bonus sempena Ramadan nak masuk Syawal nanti. Jadi kita pun bekerja bersungguh-sungguh supaya apa? Nak dapat bonus ni. Jelas ke jelas? Baik. Daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Innallaha katama sittatan. Innallaha katama sittatan fi sittatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyembunyikan 6 perkara dalam 6 perkara yang lain. Yang pertama, katmar ridha fi ta'atin. Tulis di ruangan chat. Tulis di ruangan komen. Yang pertama apa dia? Allah Ta'ala menyembunyikan redha di dalam perbuatan taat. Baik, di sini ada beberapa perkara yang saya boleh share dengan tuan-tuan. Yang pertama, kalau kita faham daripada zahir ayat ataupun zahir nasihat, redha ni Allah Ta'ala simpan dalam ketaatan. Maknanya, poin yang pertama tuan-tuan boleh tulis, kita tak tahu amalan yang mana Allah Ta'ala redha. Sebab kata ulama, tak payah 10 tuan-tuan. Sekali je Allah Ta'ala redha kita, selamat dunia, selamat akhirat. Cerita Bak Rahmat, tak payah 100 tuan-tuan. Satu rahmat Allah Ta'ala menaungi kehidupannya kita. Satu rahmat daripada Allah Ta'ala diberikan ke dalam dirinya kita, kehidupannya kita, dah cukup tuan-tuan. Boleh menyelamatkan kita dunia sehingga akhirat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Begitu juga redha. Allah Ta'ala nukilkan Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman khasyiya rabbah. Jadi, bila sebut redha, poin yang pertama, redha itu antara rahsia yang Tuhan tak bagi tahu. Mana amalan yang kau buat ni yang aku redha. Boleh jadi 30 hari kita baca Al-Quran, tak tahu mana satu part yang Allah Ta'ala redha. 30 malam kita buat tarawih, tak tahu mana-mana malam yang Allah Ta'ala redha. Baik. Dari situ, macam mana kita nak meyakinkan ataupun kita nak membaikkan hatinya kita? Sebab kita maklum, redha itu merupakan satu rahsia. Kata marridha fi ta'atin, kata Sayyidina Umar Al-Khattab, redha itu satu rahsia yang Allah Ta'ala simpan dalam taat. Siapa nak satu ilmu pada pagi ni? Yang ni saya bagi satu sikit, dipanggil tricky dia ataupun cara dia. Sebab memang secara teknikalnya, Allahumma salli wa sallim, redha itu Allah Ta'ala simpan. Tapi tuan-tuan nak tahu tak cara bagaimana kita nak rasa betul-betul, ya Allah, mana amalan kami yang kau redha? Siapa nak tulis di ruangan komen? Zulkarnain, ahlan wa sahlan. Siapa nak tulis di ruangan komen, kata nak. Saya nak tengok berapa ramai yang nak tahu. Nak tahu apa dia ustaz? Nak tahu supaya kita betul-betul rasa ni. Rasa, ya Allah. Dan kalaulah benda tu rahsia, kita tak tahu mana satu yang Allah Ta'ala redha daripada amalannya kita. Sekarang ni kita nak belajar rasa. Macam mana kita nak dapat rasa ni bahawa setiap amalan yang kita buat Allah Ta'ala redha? Haji Mahni Agam dia kata nak. Yang lain, takkan seorang je yang nak. Sahabat-sahabat yang berada di page, Rohaya Zainuddin nak. Zulkarnain dia kata nak. Nur Afiqah dia kata nak. Walaupun nanti bila saya sebut, tuan-tuan kata, alah dah tahu tuan-tuan.
Kita kan meraihkan semua golongan. Bukan semua tahu. Yang tak tahu kita bagi tahu. Yang dah tahu dah buat ke belum? Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Baik, bila ramai yang nak tahu, maka tulis di ruangan chat. Walaupun Allah Ta'ala merahsiakan rada dalam setiap taat, tuan-tuan, kita boleh dapat feel dia. Feel dia macam mana? Tulis. Maka kita niatlah minta reda. Nanti saya bagi pula rahsia skill macam mana. Cara yang pertama tulis, kita niat setiap amalan kita nak reda. Sebab tu setiap kali saya memulakan event ke, saya memulakan program ke, saya memulakan daurah ke, kalau tuan-tuan sentiasa committed dengan setiap live yang saya buat, saya tak akan lepaskan bicara ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. Saya tak tinggal baca tu. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. Dan kalau nak semayang tuan-tuan, saya sentiasa berpesan kepada makmum dan betulkan saf, lepas tu duduk maqam ihsan, berasa Allah Ta'ala tengok kita, berasa Allah Ta'ala nampak kita, berasa Allah Ta'ala nilai kita. Lepas tu apa dia? Betulkan niat ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. Niat. Niat, ya Allah aku bersedekah ni untuk apa? Nak redamu ya Allah. Ya Allah aku bayar zakat ni sebab apa? Nak redamu ya Allah. Ni aku hantar kurma dekat madrasah Ariyat ni sebab apa? Aku nak redamu ya Allah. Aku berpuasa hari ni ya Allah kerana apa? Aku nak redamu ya Allah. Baik. Jadi apakah kaitannya bila mana poin pertama wa katamar rida, dan Allah Taala menyimpan rida fi taatih, dalam ketaatan kita, dan fi taatih, dalam taat ni Allah Taala sembunyi. Mana satu yang Tuhan redha aku tak tahu. Nak jadikan kita tahu, pertama kita niat. Pertama kita ni niat. Terima kasih Haji Mahni. Baik, poin yang kedua. Yang ni ilmu lagi best. Lagi best. Sebab itulah kenapa setiap kali kalau kami buat event, belajar datang tuan-tuan. Dan kita ada buat versi percuma, kita ada buat versi berbayar. Saya nak rasa nak buat NBS pada kali ini, walaupun NBS dah tak ada. Sebab kita nak upgrade kepada KIR Khosyok Israel. KIR ni tuan-tuan, dia punya event, dia punya program dia lagi best. Dia best tu sebab apa? Dia more technical and then more kepada hafalan. Sebab pengalaman saya, kalau tak menghafal, tuan-tuan tak akan dapat kepahaman yang sebenar. Cuma bila mana kita belajar, kalau tuan-tuan yang pernah join event-event saya, ni saya bagi trik nombor 2 ni. Macam mana tuan-tuan betul-betul nak feel? Ustaz, bila kita baca doa tu, macam mana kita tahu Tuhan redha? Bila kita baca ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, macam mana kita nak rasa Allah Ta'ala redha? Baik, soalan yang kedua sila jawab di ruangan chat. Sila jawab tuan-tuan. Tuan-tuan, adakah tuan-tuan mampu berniat kalau Allah Ta'ala tak beri kekuatan? Sudah. Ini bukan soalan biasa-biasa ni. Biasa soalan ni kita cerita dalam program, tapi tak apalah. Kebetulan bulan Ramadan ni kan kita bagi lebih. Saya nak tanya, tuan-tuan mampu ke niat nak minta redha, nak minta tu, nak minta ni, kalau tak ada kekuatan diberikan oleh Allah Ta'ala? Mr. Kumbang, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Cuba jawab. Mampu ke? Mampu nak berniat, ya Allah aku nak buat tu, ya Allah aku nak buat ni. Hajar Mahni tulis tak mampu, Khairani tulis tak mampu. Baik, terima kasih. Ramai yang menjawab, tetapi terlebih ramai yang tidak merasai. Sekarang ni tuan-tuan sebut jawab, semua boleh jawab. Bagus. Hajah Warraqiah, ahlan wa sahlan, semua boleh jawab. Tetapi sekarang ni kita cuba nak convert daripada jawapan itu kepada rasa. Macam mana kita nak rasa betul-betul? Bila mana kita kata ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, niat ini, perbuatan ini, kalam ini, kehendak ni bukan daripada aku, tapi daripada dia. Benda ni yang susah nak capai. Tapi insya-Allah kalau kita belajar, sebenarnya boleh capai. Saya dah buktikan tuan-tuan, banyak event yang saya buat, saya dah buktikan. Kan? Tuan-tuan boleh capai level ni. Boleh capai. Cuma tuan-tuan tak pernah ada ilmu yang betul, dan yang tepat, yang cepat. Dan tuan-tuan tak ada guardian, tak ada guru yang boleh bimbing untuk sampai pada level ini. Dan kita biasa dengar hadis Nabi SAW, la tataharraku dzarratun illa biiznillah.
takkan bergerak satu zarah dalam alam ini melainkan dengan izin daripada Allah. Kita dengar hadis ni lama. Terima kasih Raihan Light. Kita dengar Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku yang jadikan kamu daripada tak ada kepada ada, dan aku yang jadikan segala perbuatan kamu. Bermakna tuan-tuan, kita nak niat ni pun Allah Ta'ala buat. Dan ya Allah, walaupun poin pertama wa katama ridha ala ta'atin, Allah Ta'ala sembunyikan redha atas taat, tapi kita boleh rasa mana amalan yang Tuhan redha. Kita boleh rasa. Rasanya bagaimana? Ialah bila mana kita belajar, kita berniat setiap kali kita nak buat amalan, kita niat nak redha. Dan bila mana kita niat tu, kita rasa kita duduk dalam maqam yang dipanggil af'alullah. Bukan aku ni, dia. Allah Ta'ala yang bantu aku untuk aku niat. Tuan-tuan cuba jawab di ruangan komen. Cuba jawab. Bila Allah Ta'ala mentakdirkan kita, dia takdir apa? Supaya kita boleh rasa yang aku nak redha kepada Allah. Cuba jawab di ruangan komen. Agak-agak Allah Ta'ala tahu ke tidak bahawa kita meminta redha-Nya? Sudah. Ni lebih dalam lagi ni. Ni baru satu tuan-tuan, nak habis 6 macam mana? Dan sebab tu kalau buat program kadang-kadang seminggu tak cukup. Saya buat program interaktif cinta solat. Dan kita belajar ilmu khusyuk solat. Dan benda tu benda yang boleh capai. Seminggu tak cukup nak cerita macam-macam. Tapi walau bagaimanapun, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, saya percaya yang beri khusyuk tu bukan saya, Allah. Tapi tugas kita usaha. Tugas kita ikhtiar. Terima kasih. Mistaken identity. Jelas kan? Jelas sangat. Jelas. Muhammad Ali. Dan sebab tu saya kata, walaupun pada ceritanya dia menjadi rahsia, tapi kalau ilmunya ada, insya-Allah rahsia boleh dibuka. Ni yang saya nak sampaikan. Walaupun rahsia, walaupun Sayyidina Umar kata itu rahsia daripada Allah, tapi tuan-tuan nak tanya ni, kalau rahsia betul-betul Allah Ta'ala boleh bagi tahu ke tak? Kalau dia nak bagi tahu. Sekalipun rahsia, memang rahsia, tapi kalau Tuhan nak bagi tahu boleh? Layak, harus bagi Allah. Harus kalau Tuhan nak bagi tahu kita. Kan? Sebab tu, insya-Allah kalau tuan-tuan makin banyak mengaji, makin banyak dibuka kepada kita rahsia. Jadi ingat, makna rahsia tu bukan sampai bila-bila kita tak tahu. Ini suatu kegagalan yang tuan-tuan tak dapat rungkaikan. Bila kita ingat rahsia sampai bila-bila tak tahu. Rahsia ni mana boleh tahu? Rahsia dari pihak Allah. Tapi kalau Tuhan nak bagi tahu, boleh tak Tuhan bagi tahu? Boleh. Antaranya apa? Yang kedua, wa kitmal ghadabi fi maksiatin. Dan Allah Ta'ala sembunyikan marahnya dalam maksiat. Yang ketiga, dan sebab kita nak ambil poin ni, wa kitmal lailatul qadri fi syahri Ramadan. Dan Allah Ta'ala sembunyikan malam Al-Qadar dalam bulannya Ramadan. Pada penceritaan dia rahsia, tapi kalau Tuhan nak bagi tahu boleh? Boleh. Mana buktinya? Kalau kita lihat kitab-kitab karangan Imamuna Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Imam Ghazali menakalkan daripada pengalaman beliau, daripada pengajian beliau, daripada guru-guru beliau, sehingga Imam Ghazali boleh tulis, kalau Ramadan jatuh hari Isnin, masalan, kebiasaan malam Al-Qadar jatuh pada malam berapa. Kalau Ramadan jatuh pada hari Ahad, baru ni, dan Imam Ghazali tulis, kebiasaan malam Al-Qadar akan datang pada malam apa. Maka seolah-olah perkataan tadi telah merungkai satu perkara yang asalnya rahsia. Daripada kalam Sayyidina Umar kata apa? Waqitma lailatul qadri fi syahri Ramadan. Allah Ta'ala simpan, Allah Ta'ala rahsia, Allah Ta'ala sembunyikan malam Al-Qadar pada bulan Ramadan. Itu pada penceritaannya. Tetapi kalau Tuhan nak buka, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi, perihal yang berlaku kepada Imamuna Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, bagaimana beliau boleh menakalkan? Bukan dia menceritakan dengan tepat. Dan kita pun tuan-tuan tidak perlu, dia istilahnya bukan terlalu percaya, bukan.
Dan itu bukanlah satu dalil. Dah, dia pun kata bukan dalil, bukan hujah yang memastikan kalau jatuh Ramadan hari Ahad, hari Isnin, hari Selasa, malam Al-Qadar datang bila. Dia menceritakan atas dasar pengalaman dia. Setiap tahun bila mana mengharunginya Ramadan, masuk dan keluar, tuan-tuan, apa yang berlaku? Maka atas pengalaman beliau, maka dia sendiri dapat rasa malam Al-Qadar tu datang bila. Jadi saya ulang balik kesimpulannya, tuan-tuan, walaupun pada penceritaan dia rahsia, tapi pada kepahamannya, kalau Tuhan nak buka, layak bagi Allah. Yang ketiga, bagaimanakah caranya? Iaitu kalau bagi yang tuan-tuan nak, insyaAllah bermula hari ke-10 nanti baru saya start cerita. Teknikal, kalau tuan-tuan betul-betul nak merasai malam Al-Qadar, insyaAllah ada rahsianya, ada jalannya. Cuma kalau tuan-tuan tanya, sejauh mana Ustaz perkara yang Ustaz sampaikan ni boleh mencapai kepada malam Al-Qadar, kita boleh rasa, kita boleh feel, kita boleh zauq. Kesimpulannya buat. Dan segala amalan kita cerita pun kalau tak buat tak jadi. Betul ke betul? Tak jadi. Dengar, tahu hebat. Tapi tak buat pun. Tak buat. Sebagai contoh, hari Khamis, semalam lah hari Rabu. Semalam hari Rabu. Hari Selasa kemarin, saya keluar, saya ada jemputan maulid sebelum berbuka. Kan? Sebelum berbuka. Di Keluang, Johor. Dalam program tu, apa yang saya cuba sampaikan ialah kenapa kegagalan berlaku dalam setiap kali kita masuk dan keluar bulannya Ramadan Al-Mubarak, kita tak mendapat yang dikatakan kepahaman Lailatul Qadar. Antara punca yang paling utama ialah, tulis, bila mana hati itu mati. Afwan. Hati tak hidup. Hati tak bersirna. Kerana apa? Kerana kebanyakan tanda Lailatul Qadar, kebanyakan yang datang dalam bentuk spiritual. Terlalu sikit sangat yang berbentuk zahir. Yang kita faham selama ni, saya lagi tengok pukul 3 pagi buka selak tirai. Tak nampak pun pokok tunduk. Tak jadi ni kot, besok kot. Buka pula lagi, tengok ada ke tidak pokok tunduk. Itulah kepahaman yang kita pegang selama ni. Salah ke? Tak salah. Itu kepahaman yang zahir. Kalau Tuhan nak buka, harus. Dan tetapi kebanyakan tanda-tanda yang hak berbentuk spiritual. Bagaimana kepahaman datang pada hati. Sebagai contoh, tuan-tuan feel lah, rasa tak sedap ni, kita tahu begini-begini. Dan benda tu antara benda yang membabitkan hati. Bila perkara yang membabitkan hati, tuan-tuan, kegagalan kita ialah bila kita tak belajar betul-betul menghidupkan hati. Kan? Sebab hati ni benda yang Tuhan sebut dalam Al-Quran banyak kali. Sehingga Allah Ta'ala kata hatta biqalbin salim. Sehingga kita kembali kepada Allah dengan hati yang sejahtera, hati yang bersirna. Jadi maknanya persoalan hati ni luas. Sebab tu kalau saya tanya tuan-tuan secara live pada pagi ini, tuan-tuan pernah belajar tak puasa dengan hati? Puasa dengan hati. Selama ni kita faham puasa anggota, kan, perut, jaga perut. Ni macam mana Ustaz puasa dengan hati? Solat, pernah belajar tak ilmu solat dengan hati? Bukan solat pakai niat Yang tu sesat lagi menyesatkan. Sebenarnya pakai niat. Sebab apa Ustaz kata pakai hati? Yang tu lain. Yang ni solat yang zahir tak boleh tinggal. Tetapi waktu yang sama ada teknikalnya. Solat dengan hati. Kalau macam saya ajar dulu dalam program Nak Baki Solat, kita yang tu dipanggil solat dengan akal. Bukan tak payah solat, menggunakan akal untuk memahami kehebatan solat. Saya boleh bukti kalau tuan-tuan macam mana solat dengan akal tu, dengan cara yang mudah. Kan? Solat dengan tauhid, solat dengan akal, itu semua benda-benda yang penting. Sama juga bila sebut zakat. Macam mana bayar zakat? Zahirnya ada, tapi hatinya pun ada. Ni kalau kita tak faham macam mana istilah hati tu hidup ke mati, tuan-tuan, kadang-kadang kita tak boleh menzahirkan, meyakinkan, menghadirkan pada hatinya kita, macam mana aku nak bayar zakat dengan hati ni, dan bekerja dengan hati. Jadi inilah ilmu-ilmu yang kadang-kadang gagal kita lakukan pada kehidupan. Baca Quran,
Macam mana ustaz baca Quran dengan hati? Oh, sudah. Macam mana ustaz dia kata berzikir dengan hati? Ni semua amalan-amalan hati yang kadang-kadang kita gagal buat. Sebab itulah bertahun-tahun Allah Ta'ala merahsiakan kepada kita dan Tuhan tak buka rahsia tu. Sebab tu walaupun dari sudut tulisannya wa kitmal lailatul qadri, Allah Ta'ala menyimpan malam Al-Qadar fi syahri Ramadan, pada bulannya Ramadan. Namun tuan-tuan, ada asbab, cara untuk dibuka kepada kita yang dikatakan rahsia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey? Jadi saya rasa cukup kot madai pertemuan kita pada hari ini. Kita belajar dahulu 3, ada 6 semua. Allah Ta'ala merahsiakan 6 perkara dalam 6 hal. Yang pertama, Allah Ta'ala menyimpan redha dia pada taat. Yang ketiga, Allah Ta'ala simpan marah pada maksiat. Yang ketiga, Allah Ta'ala simpan malam Al-Qadar dalam bulannya Ramadan. Besok kita sambung lagi 3. Dan saya nak bagi juga sedikit tip. Hari-hari kita bagi 1. Kan? Kepada tuan-tuan yang lewat, tengok daripada awal balik apa tip yang saya bagi. Supaya walaupun dia secara teorinya merupakan rahsia, tetapi tuan-tuan, pada asbabnya rahsia itu boleh dibuka. Harus bagi Allah. Harus bagi Allah. Dan kita pula bila dapat rahsia, tak usah cerita dengan orang. Dah dapat rahsia bagi kita pula untuk menyimpan rahsia daripada Allah. Jelas? Jadi kalau tuan-tuan nak buka rahsia-rahsia begitu banyak, insya-Allah ada jalannya, ada ilmunya, ada caranya. Okey? Jadi saya rasa madai dahulu pertemuan kita pada pagi ini adalah #santapan rohani. Teruskan bergembira dalam bulannya Ramadan kerana rahmat Allah Ta'ala begitu luas. Dan mudah-mudahan kita mendapat kebaikan yang begitu banyak dalam bulannya Ramadan pada kali ini. Iman kita makin bertambah, takwa kita makin bertambah, makrifat kita makin bertambah, maqam kita makin bertambah. Yang paling best tuan-tuan ialah diri kita dengan Allah Ta'ala makin bertambah. Wallahu a'lam, ma'assalamah wa liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.